Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik, video pada kali ini Cikgu nak sambung berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah untuk subtopik 3.1 simpanan dan pelaburan. Di mana video ini adalah video part 2. Okey. Soalan ini Cikgu ambil daripada buku modul aktiviti Mesra Digital Matematik tingkatan 3 KSSM muka surat 26 sehingga muka surat 28. Jadi kita terus pergi kepada soalan dan kita jawab sampai selesai. Okey, baik. Jawab setiap yang berikut. Encik Harun menyimpan RM8,000 di sebuah bank dengan kadar faedah 3.5% tahun. Hitung jumlah simpanan Encik Harun selepas beliau menyimpan selama, okey, ada dua situasi, A 3 tahun, yang B itu 5 tahun. Jadi kita kira jumlah simpanan beliau. Baik. Untuk yang 3 tahun, okey, jumlah simpanan kita nak reka, kita buat macam ni. Kita kira, okey, sekarang ni prinsipal dia RM 8,000. Okey, maklumat yang diberikan. Okey. Lepas tu kadar faedah R. Okey. 3.5%. Okey, yang ni faedah mudah lah, faedah mudah. Okey, T. Okey, T dia sekarang ni untuk 3 tahun, jadi T itu 3. Okey, baik. Jumlah simpanan. Cikgu ringkaskan kat sini. Jumlah simpanan. Okey, sebelum tu rumus dia adalah I sama dengan P R T. Okey, maklumat dia dah dapat dah, jadi kita boleh cari I. Jadi cikgu nak bagi tahu kat sini jumlah simpanan. Secara pantas dan cepatnya kita boleh kira principal tambah interest. Macam tu. Macam P sama dengan jumlah simpanan sama dengan P tambah interest. Interest ni PRT. Okey, jadi dia akan jadi macam ni. P tambah PRT. Okey, PPRT. Baik. Lepas tu baru kita masuk nilai. Okey. RM 8,000 tambah sekali lagi P ni RM 8,000 okey, darab dengan R tu 3.5%. Okey. Darab dengan T. T itu 3 tahun. Jadi T itu 3. Jadi kita tekanlah kalkulator tu dapat jumlah simpanan. Okey, 8,000 tambah 8,000 darab 3.5% darab dengan 3. Jadi kita terus dapat direct. Okey. RM 8,840. Okey, sebelah sini kalau kita kira dapat 840 tambah dengan 8,000 dapat 8,840. Okey, baik. Situasi kedua. Okey, prinsipal dia sama. RM 8,000. Okey, R dia sama, kadar faedah dia tu rate 3.5%.
Okey, T dia sekarang ni tahun dia 5 tahun. Jadi T tu 5. Rumus yang sama, I sama dengan PRT. Okey. Jadi jumlah simpanan. Okey, jumlah simpanan sama dengan principal tambah interest. Okey. Principal tambah interest ni tukar kepada PRT juga. Okey, jadi baru kita masukkan nilai RM 8,000 principal tu tambah sekali lagi RM 8,000 darab 3.5% darab dengan T sekarang ni 5. Jadi kita kira dulu yang belah kanan tu dapat berapa? 8,000 darab 3.5% darab 5 dapat 1,400 tambah 8,000. Jadi kita akan dapat kat sini RM 9,400. Jadi kita nampak kat situ bila kita tahun dia bila apa? Tempoh masa tu, tempoh dia menyimpan lagi lama lagi besar jumlah simpanan. Okey, kesimpulan dia kat sini berdasarkan penyelesaian di atas, semakin lama tempoh penyimpanan di bank, semakin interest tu semakin tinggi tak? Semakin tinggilah. Semakin tinggi. Okey. Jumlah simpanan ni semakin bertambah sebab interest tu semakin tinggi lah, sebab 5 lagi besar daripada 3 kan. Maka jumlah akhir simpanan juga bertambah. Saya tulis kat situ, bertambah. Okey, selesai muka surat 26. Kita terus pergi kepada muka surat 27. Cik Sharon bercadang untuk menyimpan RM6,000 di sebuah bank. Bank P menawarkan kadar faedah 2.5% tahun. Manakala Bank Q menawarkan kadar faedah 4.2% tahun. Okey. Maksudnya kat sini bezanya adalah dia punya kadar faedah. Macam tadi tu yang bezanya tempoh simpanan. Okey, yang ni beza dia kadar faedah. Apa kesan dia? Kalau kita tengok, kalau pelajar dah tengok video penerangan cikgu, akan fahamlah jika kadar faedah semakin bertambah, jumlah simpanan pun semakin bertambah lah. Okey, kita tengok kat sini. Okey, baik. Bank P. Hitung jumlah simpanan. Yang ni pun kalau kita gunakan rumus faedah mudah juga. Jadi, cikgu ringkaskan kat sini. Okey, JS. Jumlah simpanan sama dengan P tambah PRT. Boleh kita nak kira satu-satu, mungkin panjang. Tapi yang ni cikgu ringkaskan terus. Maksudnya inilah yang dia nak cari. Jumlah simpanan. Okey, dia nak jumlah simpanan untuk bank P dan juga bank Q. Okey, baik. P tadi kita ambil nilai dia terus. RM 6,000 tambah lagi RM 6,000. Saya kecilkan sikit. Okey, baik. Sama dengan, okey, kita buat macam ni. RM 6,000. Okey. Tambah RM 6,000 darab bank P tadi 2.5%. Jadi 2.5%. Okey. Tahun dia tu semua dua-dua setahun. Jadi darab dengan 1 lah. Ataupun tak tulis darab 1 pun boleh. Okay, sebab dua-dua tu setahun.
Okey, mula-mula kita kira yang ni dulu, lepas tu tambah dengan 6,000. 6,000 darab 2.5/100 darab 1 tadi dapat 150. Tambah terus dengan 6,000, kita akan dapat RM RM6,150. Okey, jumlah simpanan bila menyimpan di bank P. Manakala bank Q, okey, jumlah simpanan JS, saya ringkaskan JS, jumlah simpanan. Rumus dia sama, principal tambah interest. Interest tu PRT lah. Okey. Principal sama RM6,000 tambah RM6,000 darab kadar faedah untuk bank Q adalah 4.2%. Jadi kita darab dengan 4.2%. Darab dengan 1 lah setahun. Jadi jumlah simpanan dekat sini kita kira dulu yang bawah ni, lepas tu tambah dengan 6,000. 6,000 darab 4.2% darab 1 dapat 252 tambah 6,000. Jadi jumlah simpanan bila simpan di bank Q RM6,252. Jadi kita fahamlah daripada 6,000 jadi 6,252, maksudnya interest dia, kadar faedah dia punya faedah 252. Kalau yang ni daripada 6,000 jadi 6,150, maksudnya faedah dia tu 150. Jadi yang mana faedah yang lebih tinggi? Kadar faedah bank Q lebih tinggi. Jadi jumlah faedah dia lebih tinggi, jumlah simpanan pun akan bertambah lah. B, dia tanya berapakah beza jumlah faedah yang diperoleh Cik Sharon di bank P dan bank Q. Bank Q tadi dapat berapa kalau kita tengok kat situ? RM 252 tolak bank P itu RM 150. 252 tolak 150. Jadi beza dia kat situ RM 102 ringgit. RM102. Soalan C, berdasarkan penyelesaian di atas, bagi prinsipal yang sama, apabila kadar faedah bertambah, maka jumlah simpanan akhir tahun juga bertambah. Selesai muka surat 27. Muka surat 28. Muka surat yang terakhir ni untuk part 2 ni. Rumus. Sekarang ni kita masuk kepada faedah compound. Di mana rumus dia MV tu nilai matang, matching value. P principal, R tu adalah kadar faedah. Yearly interest rate. N tu bilangan kali faedah di compound dalam setahun. T itu tempoh dalam tahun. Kita terus pergi kepada soalan. Sebab yang ni kita dah sentuh dah dalam video penerangan. Jadi sekarang kita nak jawab soalan. Soalan 1. Ada 2 soalan kat sini. Soalan 1. Encik Fauzi menyimpan RM13,000 pada awal tahun di sebuah bank dengan kadar faedah 5% setahun. Berapakah jumlah wang simpanan Encik Fauzi pada akhir tahun itu jika faedah dikompaun setiap setengah tahun? Jadi yang dia nak cari adalah MV lah, nilai matang tu, jumlah simpanan dia. MV sama dengan P1 tambah R per N kuasa NT. Jadi kita masukkan nilai. Dia punya prinsipal tu RM 13,000. 13,000. Lepas tu dalam kurungan
1 tambah, okey baik, 5%, 5/100 tu kita tukar kepada nombor perpuluhan. Jadi dia akan jadi 0.05. Okay, tukar kepada perpuluhan. Dengan N. N tu dekat berapa kali di compound? Setiap setengah tahun. Jadi 2 kali lah dia compound dalam setahun. Okay, jadi kuasa N. Jadi kuasa 2. Okay. Bilangan tahun tu 1 lah, setahun. Pada akhir tahun itu. Okay, baik. Jadi kita kira macam biasa. Okay, 13,000. 1 tambah 0.05 per 2 kuasa 2. Jadi dapat RM 13,658 ringgit. 13 kita mundahkan 13 sen. Okey, selesai nombor 1. Okey, soalan nombor 2. Encik Chandra mendeposit RM16,000 dalam akaun simpanan di sebuah bank yang memberi kadar faedah 4.5% tahun dan dikompaun setiap 2 bulan. Okey, tempoh dia setahun saja tapi dikompaun setiap 2 bulan. Jadi dalam setahun ada 12 bulan, jadi 12 bagi 2, 6 kali dia compound. Okey, baik. A, cari jumlah wang simpanan Cik Chandra pada akhir tahun kedua. Jadi akhir tahun kedua maksudnya T itu 2 tahun dia nak. Okey, baik. Rumus dia, okey, A sama dengan MV P dalam kurungan darab 1 tambah R per N kuasa NT. Okey. Prinsipal dia RM 16,000. Okey. Dalam kurungan 1 tambah, okey, dia punya kadar faedah 4.5% tukar kepada pecahan. Okey, 4.5 bagi 100 kita akan dapat 0.045. Okey, per dengan N. N tadi dia kata di compound 2 kali setiap 2 bulan. Jadi 12 bagi 2, 6 kali dia compound. Okey, jadi kuasa N. Okey, T itu 2. Sebab 2 tahun kat sini. Akhir tahun kedua katanya. Okey. Jadi kita kira macam biasa 16,000 dalam kurungan 1 tambah 0.045 per dengan 6 kuasa 6 darab 2 tu, 12. Jadi setahun dikompon setiap 2 bulan. 6 kali 12. 45 1 tambah 0.045 per dengan 6 kuasa 12. Okey, baik. Dapat RM 17,500 ringgit 91 sen.
Okay? Kalau tak confuse, kira dulu yang ni, lepas tu darab dengan 16. Okay? Baik. B. Ini selesai. Cari jumlah faedah compound yang diterima oleh Encik Chandran. Faedah compound. Berapa tu? Okey, daripada 16,000 dapat 17,591. Jadi faedah compound dia. Yalah. Okey, faedah compound itu tulis. Jadi kita tengok jumlah simpanan pada akhir tahun kedua tolak dengan prinsipal dia. Okey. Jadi RM 17,500 ringgit 91 sen tolak RM 16,000. Jadi kita dapat kira lah jumlah faedah compound yang diterima oleh Encik Chandra ni RM 1,500 ringgit 91 sen. Okey, dengan itu selesai untuk soalan pentaksiran bilik darjah part 2 untuk subtopik 3.1. Okey, simpanan dan pelaburan di bawah subjek matematik tingkatan 3 KSSM pada kali ini. Jadi dengan perkongsian cikgu ini, para pelajar dapat tahu, dapat faham, mahir dan juga menguasai bagaimana untuk membuat pengiraan faedah mudah, faedah compound dan sebagainya. Okey, itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.